Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Auza'i bin Rosman, pengurus kepada syarikat ABR Usaha Elektrik. Okey, sekarang ni kita berada di site X2 Residency Puchong Prima. Okey, dekat site ini apa yang kita akan buat? Okey, kita akan buat kerja-kerja pendawaian elektrik untuk point SSO, dan juga ada beberapa kerja kita betulkan pendawaian yang dibuat tak betul oleh kontraktor sebelum ini. Okey, banyak kerja-kerja yang tak ikut spek Suruhanjaya Tenaga. Okey, untuk masalah site ini kita ada kongsikan dekat video sebelum ni. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum tahu okey apa masalah site ni, boleh tengok dekat posting video saya yang sebelum ni. Okey, saya ada explain mengenai apa masalah dekat site ni. So hari ni kita akan buat kerja-kerja preparation untuk kita hack dan conceal. Okey, biasanya sebelum kita nak hack dan conceal, okay, kita akan marking dahulu untuk senang kita nak hack dan grinder nanti. Okay, kita akan marking guna pensil. Okay, selepas kita dah tahu tempat yang kita nak hack ataupun tempat yang kita nak tarik kabel, so untuk site ni dia punya shielding, kebanyakan tempat shielding adalah jenis shielding kapur. Okay, bukan shielding konkrit. Okay, so kerja kita dah senang dekat situ. So untuk yang ni, kita setiap shielding tu kita akan potong saiz agak-agak kita boleh masuk kepala kita, dan kita boleh masuk tangan kita juga, supaya nanti senang untuk kita tarik kabel. Okay, sebab bila kita dah hack, nanti kita akan letak pipe dalam konkrit. Lepas tu baru kita masukkan kabel dalam pipe tu. So kalau kita tak potong shielding kapur ni, so kerja kita memang akan payah. Okay, kita tak ada tempat untuk kita nak tarik kabel. Okay, dan bagi memudahkan kerja, so kita akan potong shielding setiap tempat yang kita nak tarik kabel. Okay, so ini adalah kerja-kerja kita potong. So boleh tengok macam mana kita buat. Okay, selepas kita dah siap, nanti kita akan tutup balik shielding dan kita akan plaster bagi sama macam asal. Okay, apa yang paling penting untuk kerja-kerja kita akan pastikan kerja yang kita buat adalah teliti dan kemas, dan juga kita akan ikut seperti mana yang telah dipersetujui dengan klien. Kalau tengok pada shielding kapur yang kita potong, nanti akan ada shielding kapur yang kita potong tu, dekat dalam dia tu, tengah-tengah dia tu ada besi shielding. Okay, ataupun orang panggil dia U-channel. Okay, untuk yang tu seeloknya kalau boleh jangan potong. Okay, kalau kita potong, nanti kekuatan besi shielding kapur tu dia akan berkurang. So dia akan mudah untuk crack ataupun merekah. So untuk elakkan benda tu daripada berlaku, elakkan kita sebagai electrician ataupun wireman, elakkan daripada kita potong besi tu. Okay, dan juga kalau kita dah potong, so nanti payah untuk kita pasang balik shielding kapur. So kita kena tambah banyak lagi besi supaya nanti kita boleh lekatkan balik shielding kapur yang kita dah potong tu. Okay, jadi untuk pastikan kerja kita senang, besi tu kita jangan potong, dan nanti kita cuma tambah sedikit sahaja besi ataupun apa-apa je lah untuk kita lekat shielding kapur tu. Okay, kalau nak lagi senang, boleh tambah kayu. Kalau ada kayu second hand, boleh letak. Cumanya kayu kalau nak beli yang baru memang agak mahal berbanding dengan besi shielding kapur, dia murah. Okay,
sebatang tu mungkin dalam 2-3 ringgit rasanya. Dia dalam ada 8 kaki, ada 12 kaki. So dia agak murah. Tapi kita nak skru pada shilling kapur, besi shilling kapur tu dia agak payah sedikit. Okay. Alhamdulillah, ada beberapa tempat yang kita dah siap hack. Okay, yang ni untuk kawasan ruang tamu. Okay, kalau tengok dekat sini ada yang kita dah siap hack. So kita kena pastikan yang panjang ni, okay, yang ni yang kita dah hack, yang ni kita akan letak pipe conduit. Okay, yang ni pun sama, yang ni kawasan dalam bilik. Okay, yang ni kita loop daripada point asal. Okay, point yang ni. Okay, untuk point yang ni developer dah pasang dia punya kotak dalam, tapi dia pakai kotak dalam tu jenis besi. Okay, so jenis besi sekarang ni orang dah tak pakai. Okay, sebab dia kurang sesuai dan agak mahal sedikit. So biasanya orang pakai dalam konkrit sekarang ni, orang pakai jenis PVC, sama ada hitam ataupun ada jenis lagi satu yang dia warna putih. Okay, boleh pakai mana-mana je, tak ada masalah. Okay, yang ni adalah point yang kita dah siap hack. Okay, point yang mana kita dah siap hack, kita akan pastikan supaya pipe tu masuk betul-betul. So kita tak nak dia timbul. So bila timbul nanti permukaan dia ni dia akan jadi tak rata. Okay, untuk pastikan kerja kita berkualiti dan kemas, so kita akan double check. So kita check setiap tempat yang kita dah hack. Kita potong pipe yang kecil, kita test. Okay, dia lepas ke tak. Okay, masa kita dah hack tu kita akan check. Okay, yang ni adalah point-point yang kita dah siap hack. Okay, nampak yang tu dia tulis no conduit. Okay, tulisan yang ni adalah tulisan owner. Okay, sebab kontraktor sebelum ni banyak kerja-kerja yang dia buat tak betul dan tak ikut spek. Okay, sekarang yang ni adalah kerja-kerja hacking. Okay, macam ni lah keadaan kerja-kerja hack. Okay, sebelum kita nak hack, kita akan grinder dahulu. Okay, nampak? Bila kita hacking, so kita akan test tempat yang kita hack tu, pipe tu dia masuk betul-betul ataupun tak. Sebab kita takut nanti dia timbul. So kita akan hack dia betul-betul, bagi dalam sedikit, agak-agak, supaya dia tak timbul. So senang nanti kita nak plaster. Okay, yang ni adalah point hood. Okay, ikutkan point yang ni. Sebelum ni klien dia just simen je terus. Okay, dia tak ada letak pipe. Untuk rumah ni, ikutkan rumah ni, banyak kerja-kerja kontraktor tu yang untuk wiring, boleh kata semua sekali dia tak letak pipe. So dia just letak kabel terus simen. Sebab konkrit dia agak keras, memang keras. Lagi satu, rumah ni peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan kondominium, kerja-kerja hack dan drill hanya boleh sampai pukul 1 sahaja. So saya rasa mungkin itu salah satu sebab dia orang letak kabel terus simen, sebab nak kejar masa.
Okay, yang ni adalah point dekat ruang tamu. So yang sebelah kotak hitam tu nanti kita akan hack dan kita tambah lagi satu kotak hitam. Okay, yang ni point yang kita dah siap hack. Okay, konkrit pada dinding ni memang padu. So memang keras. So kita kena buat kerja cepat sebab kita boleh buat kerja-kerja bising hanya sampai pukul 1 sahaja. So selepas pukul 1 kita cuma boleh buat kerja-kerja yang tak bising dan tak melibatkan kerja-kerja hacking ataupun kerja-kerja grinder. So mungkin kita boleh plaster ataupun kita boleh tarik kabel ataupun kita letak pipe conduit. Okay. So masa agak terhad lah. So kita kena susun kerja kita dengan betul supaya kerja kita cepat siap. Okay. Apa yang paling penting, kita pastikan kerja kita berkualiti dan ikut seperti mana yang telah dikehendaki oleh klien. Okay. Jadi sekiranya anda ada sebarang masalah berkaitan pendawaian elektrik, ataupun ada nak tanya apa-apa, ataupun memerlukan servis kami, boleh hubungi kami di 0112252842 0112252842. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ABR Usaha Elektrik, okay, sebagai tanda sokongan terhadap channel kami. Dan jangan lupa like dan share supaya lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat. Okay. Sekian sahaja daripada kami.